Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah memperkukuh komitmen memperkasa belia, sukan dan ekonomi kreatif selaras agenda Sabah Maju Jaya 2.0. Tumpuan diberi kepada pembentukan belia yang proaktif, berdaya saing dan bersedia memacu masa depan negeri. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam satu kenyataan berkata, keutamaan merangkumi pembangunan kepimpinan, kemahiran masa depan, inovasi serta semangat kesukarelawanan. Beliau menegaskan belia perlu menjadi pencipta nilai, bukan sekadar penerima peluang. Dalam masa sama, Sabah terus diperkasa sebagai negeri sukan melalui pembangunan sukan berprestasi tinggi, sukan orang kurang upaya dan sukan massa bagi membudayakan gaya hidup sihat. Pemerkasaan ekonomi kreatif turut dipacu, khususnya sektor kreatif dan digital bagi menjana ekonomi yang mampan dan berdaya saing. Keseluruhan usaha ini menjadi teras agenda Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Sobat asas Rahbah SARA Sabah Ada Secara Bulanan atau one-off disifatkan antara inisiatif terbaik kerajaan Madani yang memberi impak langsung kepada rakyat. Bagi SARA one-off yang mula dinikmati bermula 31 Ogos lalu, 22 juta rakyat berusia 18 tahun ke atas layak menerima bantuan berkenaan. Penerima ditemui RTM menyifatkan SARA amat membantu meringankan beban kos sara hidup, khususnya bagi golongan berkeluarga, bujang dan belia. Dari aspek membantu sekurang-kurangnya dia meringankan beban kita lah. Kita beli berbelanja dapur lah sikit-sikit begitu untuk kita dapat ringankan beban sikit lah. Bagi saya memang banyak membantulah SARA ni, sebab dia pun beli kegunaan SARA ni kan dia lebih kepada barang-barang asas, jadi memang sangat membantulah. Iya, memang kurangkan beban lah. Bagus juga saya dapat membeli keperluan sebab saya tinggal jauh dari family. Jadi saya sewa di sini, saya boleh beli yang 100 tu untuk belanja saya punya makan lah. Happy sebab first time dapat. Ya, semoga diteruskanlah sebab bujang-bujang pun tak pernah dapat lagi ni. Alhamdulillah dapat membantu walaupun sedikit. Harap tahun akan datang nilai bantu SARA akan dinaikkanlah macam 200-300 untuk membantu suami isteri ataupun bujang untuk membeli-beli barang makan dapur apa semua. Lebih 20 juta penerima atau 92% telah membelanjakan SARA one-off dengan nilai perbelanjaan melebihi 1.91 bilion ringgit dan bantuan itu perlu digunakan sebelum tamat pada 31 Disember ini. Industri pelancongan Sabah bagi tahun 2025 memperlihatkan kebangkitan yang semakin meyakinkan. Daripada fasa pemulihan, Sabah kini melangkah ke arah pertumbuhan baru dengan fokus kepada kelestarian, kepelbagaian produk dan persiapan menuju Tahun Melawat Malaysia 2026. Ikuti imbasan pelancongan Sabah 2025 bersama Magdalena Dipol. Tahun ini bermula dengan pengukuhan asas industri, termasuk naik taraf infrastruktur pelancongan ikonik seperti pintu tim pohon di Taman Kinabalu, di samping persiapan agresif menjelang Visit Malaysia Year 2026. Pemulihan penerbangan dan peningkatan akses udara menjadi pembangkit utama kebangkitan pelancongan negeri. Kedatangan pelancongan antarabangsa telah meningkat. Kalau kita lihat this year's statistic until August, it has reached 1 juta sudah. So it has been growing up because of the air accessibility. Terdapat banyak kolaborasi antara tour agency dengan penerbangan airline, which is good. Kemasukan semula pelancong antarabangsa dari China, Korea dan Eropah memberi limpahan ekonomi kepada sektor perhotelan, perkhidmatan serta komuniti setempat. Sepanjang 2025, Sabah turut memperkenalkan dan menaik taraf berbagai produk pelancongan, termasuk Boarding House Spring, layang-layang Gunung Kinabalu, Rumah Agnes Kate, Tapak Arkeologi Batu Tuluk dan Bukit Tengkorak.
selain mercu tanda pelancongan di Kudat dan Kota Kinabalu. Dalam rangka masa depan industri, Sabah tidak hanya bergantung kepada keindahan alam, sebaliknya memperkukuh produk berasaskan nilai tambah seperti geopelancongan dan pelancongan komuniti. I'm involved in Geopark development, and I think Kota Marudu, Kota Belud and part of the Ranau, we can position as a destination for geotourism. So geotourism konsep ini berlainan dengan ecotourism. Mana geoproduk from the geosite yang telah dikenal pasti. That include handicraft, include storytelling about the local culture, and also geological landscape. Memang cantik tu di Kinabalu Park. Sabah kini mempunyai 14 destinasi penerbangan antarabangsa dengan lebih 125 penerbangan mingguan, menjadikan pasaran seperti China, Jepun, Taiwan, Australia dan United Kingdom sebagai pemacu utama pertumbuhan. Pulau-pulau di Sabah kekal sebagai teras pelancongan negeri dengan sempurna, Sandakan dan Kudat terus mengukuhkan kedudukan masing-masing di peringkat antarabangsa. Dengan momentum yang dicapai ini, Sabah bukan sahaja bangkit tetapi kembali diposisikan sebagai destinasi utama di Asia Tenggara. Kepelbagaian produk, kekuatan alam semula jadi dan komitmen terhadap kelestarian menjadikan pelancongan Sabah lebih relevan dalam era baharu industri global. Sabah sebagai destinasi masa depan di mana alam, manusia dan pengalaman pelawat bergerak seiring untuk manfaat bersama. Magdalena Depol, RTM. Pemilihan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK bagi DUN melalap hanya akan diadakan selepas tamat tempoh perkhidmatan Jawatan Kuasa sedia ada pada 31 Disember ini. Adun melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata proses pemilihan akan dilaksana secara telus dan berlandaskan peraturan yang ditetapkan dengan penglibatan pimpinan tempatan. Perbincangan akan diadakan bagi mengenal pasti calon yang layak diketengahkan dan mampu menyumbang kepada pembangunan kampung. Kita akan berbincang dengan pimpinan-pimpinan tempatan di kawasan Melalap supaya mereka juga dapat mengetengahkan calon-calon untuk kita membawa bincang dalam jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Tuan Pegawai Daerah Tenem. Datuk Jamawi yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyatakan demikian pada Majlis Rumah Terbuka Natal DUN Melalap 2025 di Tenem. Pemilihan turut melibatkan jawatan Ketua Kampung, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Anak Negeri dan Ketua Daerah sebelum diserahkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk pengesahan. Beliau berharap barisan kepimpinan baharu mampu memperkukuh pembangunan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di setiap kampung. Lambakan durian yang melanda sekitar Kota Kinabalu ketika ini bukan sahaja menceriakan peminat raja buah, malah memberi cabaran kepada peniaga bagi mengelakkan kerugian. Tinjauan RTM mendapati sambutan orang ramai ke gerai-gerai durian kekal menggalakkan meskipun bekalan berlebihan susulan musim durian yang serentak. Sambutan di Kutatan ni ramai dan orang yang datang pun ramai-ramai lah. Sebelum ni kita bagi makan durian percuma lah. Untuk mengelakkan durian ni kita overload ataupun lebihan kan, kita jual dengan harga murah lah. Kita jual pakai bakul-bakul. Situasi itu bagaimanapun memberi kelebihan kepada pengguna yang mengambil peluang mendapatkan durian, termasuk musangking, pada harga lebih rendah dan berpatutan. Musangking dulu harga 65 sudah selesai. Sekarang dia ada offer sudah 45 sekilo. Dia kira berbaloi lah. Puas hati lah, berbaloi. Saya beli musangking. Saya beli musangking. Sebelum mahal lah sikit kan. Tapi ini boleh tahan lah 45. Boleh dia jual 45 sekilo. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.